Dan pada para hadirin sekalian, terima kasih atas kehadiran Anda dan sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Sebelum memulakan sesi ceramah, saya ingin memperkenalkan tuan penceramah kita, Encik Robinson Benedict Mugo, merupakan seorang pegawai takbir di Seksyen Penyelidikan Etnik Melanau di Majlis Adat dan Istiadat Sarawak, Jabatan Premier Sarawak, Kota Semarahan. Beliau juga merupakan graduan Sarjana Sains Sosial Universiti Malaysia Sarawak dan juga Sarjana Muda Sains Sosial Antropologi dan Sosiologi Universiti Malaysia Sarawak. Tanpa melengahkan masa, mari kita menjemput Encik Robinson untuk memulakan sesi ceramah pada petang ini. Dipersilakan Tuan. Oke, selamat petang dan selamat datang ke sesi ceramah Sarawakiana kita pada petang ini. Pertama sekali, terima kasih saya ucapkan kepada pihak Pustaka Negeri Sarawak bahagian Sibu kerana sudi menjemput saya untuk memberi ceramah pada petang ini. Suka saya nak nyatakan di sini, walaupun saya bekerja di Majlis Adat Istiadat, bekerja di Seksyen Penyelidikan Etnik Melanau, suka saya nyatakan di sini bahawa saya bukanlah pakar dalam mengenai masyarakat Melanau ni. Apa yang boleh saya cakap dekat sini, apa yang saya sampaikan adalah hasil daripada apa yang diteliti saya dalam kajian-kajian lepas oleh sarjana-sarjana terdahulu, hasil daripada pengetahuan ataupun ilmu yang saya dapat sepanjang saya bekerja di Majlis Adat Istiadat. So, mungkin pada penghujung sesi ini nanti, saya suka saya menjemput hadirin ataupun sesiapa audiens lah untuk memberikan sebarang komen ataupun apa-apa info yang berkenaan dengan apa yang saya sampaikan petang ni. Apa yang saya sampaikan nanti tidak semestinya betul, kemungkinan besar dia boleh terjadi akibat salah tafsiran saya terhadap kajian-kajian lampau ataupun salah apa yang ditafsirkan oleh sarjana, memandangkan tidak semua sarjana ni yang menulis berkaitan masyarakat Melanau ni adalah masyarakat Melanau sendiri. Okey, untuk sesi ceramah petang ni saya akan menyentuh mengenai tiga perkara yang utama. Yang pertama sekali berkenaan masyarakat Melanau itu sendiri. Di sini saya akan menceritakan berkenaan sejarah awal masyarakat Melanau, latar belakang, di mana mereka tinggal dan sebagainya. Bahagian yang kedua saya akan menyentuh berkenaan kepercayaan tradisional masyarakat Melanau. Di sini saya akan menyentuh berkaitan dengan kosmologi, pandangan dunia dan worldview, bagaimana masyarakat Melanau melihat alam sekeliling dunia kita ni. Yang kedua saya akan menyentuh berkenaan adat Melanau sendiri. Yang ketiga, bagaimana masyarakat Melanau tradisional melihat human being, manusia kita ni. Yang keempat saya akan bercakap mengenai perubatan tradisional, dan yang kelima berkenaan Melanau eskatologi ataupun kepercayaan kepada alam selepas kehidupan, iaitu kematian lah. Dan bahagian yang ketiga nanti saya akan menyentuh sedikit berkenaan dengan kedatangan agama Kristian, yang ini termasuklah agama Islam. Dia punya kesan kepada amalan-amalan tradisional masyarakat Melanau. Saya menekankan bahagian ini disebabkan daripada semasa saya melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana muda dan sarjana, projek ataupun kajian saya lebih tertumpu kepada bahagian ini. Dalam satu seminar Melanau yang pertama, Melanau diklasifikasikan sebagai the Melanaus are a definite and concrete group speaking different Melanau dialects, sharing a common custom and culture, mainly residing in coastal areas between Kuala Rejang in southwest and Kuala Baram in the northeast. Anggaran populasi masyarakat Melanau di Sarawak pada tahun 2021 menurut Sarawak Facts and Figures adalah sebanyak 133,400 orang. Jumlah ni mungkin akan ada perubahan disebabkan ada satu pindaan kepada Interpretation Ordinance yang telah diluluskan pada awal tahun ini dulu, di mana
kumpulan WAI di Bintulu yang sebelum ini dikenali sebagai Melanau. Mereka telah dikeluarkan dari, bukan dikeluarkan, mereka telah dikenali sebagai salah satu etnik yang sendiri, bukan lagi Melanau lah. Okey, ini sudah dapat. Okey, di zon tengah Sarawak, di mana yang saya dikhususkan untuk hari ini, daripada jumlah 133,400 orang tadi, lebih daripada 70% adalah berada di zon tengah, di mana paling banyak orang Melanau adalah di Mukah, ikuti Dalat, Matu Daro, dan beberapa di Sibu, Serike, dan Julau. Seterusnya saya akan bercakap mengenai sejarah awal masyarakat Melanau di Sarawak lah. Istilah Melanau itu sendiri sebenarnya bukanlah istilah di mana kita identify kita sebagai Melanau, tapi kita lebih, bila kita bercakap dengan orang kan biasanya kita akan beritahu, mungkin saya boleh cakap Melanau sikit lah sini kan. Bila orang kan tanya kamu orang mana, saya Aliko. Kita kan selalu identify kita sendiri sebagai Aliko. Macam tu Aliko mana tu? Aliko tu dalam kalau nak diterjemahkan kepada bahasa Melayu, dia lebih kita akan merujuk pada Aliko sebagai kita ni orang tempat, orang sungai ni, orang tempat ni, itu yang biasa. Tapi bila dalam penulisan akademik, selalunya Aliko ni merujuk pada kumpulan masyarakat Melanau yang tidak mengamalkan agama Kristian ataupun agama Islam. Maksudnya mereka masih kekal dengan ajaran kepercayaan tradisional mereka. Teori kedatangan masyarakat Melanau di Sarawak. Stephen Morris, dia seorang sarjana barat, dia pernah bertugas di Museum Sarawak. Dia pernah menyatakan masyarakat Melanau merupakan antara kelompok masyarakat yang paling awal mendiami Sarawak. So, dia pernah menghujahkan bahawa ada satu penemuan arkeologi di Miri yang berusia berapa tahun, 10,000 tahun kalau tak silap. Dia cakap masyarakat Melanau mungkin boleh klaim benda ni. Dia cakap mungkin mereka ada kaitan dengan penemuan ni, tapi itu hanyalah hujahan saja tanpa ada bukti yang cukup kukuh untuk menguatkan hujahan tersebut. Jadi saya pun tidak boleh nak cakap kita adalah waris kepada penemuan arkeologi tersebut. Ada satu teori di mana dengan penemuan penulisan seawal abad ke-16, mereka menyatakan masyarakat Melanau merupakan salah satu kumpulan yang telah menetap dan wujud di Sarawak sebelum awal abad ke-16 lagi. Ini dibuktikan dengan satu penulisan purba, Javanese List of Majapahit. Teori kedua mengaitkan Sarawak ni sebagai kumpulan yang berhijrah dari kawasan hulu Sungai Rajang, di mana mereka mengatakan masyarakat Melanau ni mempunyai kaitan dengan masyarakat di Hulu Rajang, terutamanya Kayan. Hujahan ini disokong dengan warisan budaya Melanau itu sendiri, ciri kebudayaan dengan bahasa mereka adalah mirip ataupun dekat dengan bahasa Kayan. Selepas tu kita masyarakat Melanau kan dulu kita ada amalan pengebumian untuk golongan-golongan atasan dalam masyarakat menggunakan jerunai, ini untuk bahasa Mukah, dan kelidi yang kalau dalam bahasa Dalat. Pengebumian sekunder menggunakan tiang. Ini bukti kepada wujudnya hubungan ataupun persamaan dengan amalan-amalan masyarakat di kawasan Hulu Rajang, khususnya Kajang, Kejaman, dan sebagainya, termasuk Lun Bawang, Kelabit, Punan Bah, dan Lun Daya. Yang hujahan menyatakan masyarakat Melanau sebagai sebahagian daripada masyarakat Kayan pada masa lampau disokong dengan hujah oleh James Rousseau pada tahun 1990. Dia menyatakan kalau dalam Kayan etnik taxonomy, mereka ada satu kelompok di mana yang dinamakan sebagai Kayan Lalau. Kayan Lalau ini merujuk kepada
kumpulan etnik Melanau lah. Okay, berkaitan dengan Kayan Lalau ni tadi kan saya pernah bercakap dengan seorang yang agak senior lah, dia pangkat datuk nenek macam tu lah, datuk kepada saya lah. Dia pernah bercerita kepada saya bahwa masyarakat Melanau ni pada dahulu kala lah, ni adalah satu sejarah lisan yang saya dapat semasa saya mengumpul data untuk kajian saya dulu lah. Dia bercakap dulu kita memang sebahagian daripada masyarakat Kayan, tapi pada satu ketika tu wujud macam satu bencana alam di mana banjir besar di kawasan Hulu Rajang sana. So kumpulan yang dihanyutkan ke kawasan hilir ni, inilah yang dikatakan sebagai Kayan. Dia bukan Kayan Lalau, tapi dalam penulisan dia ditulis sebagai Kayan Lalau, tapi sebenarnya dia ditulis sebagai Kayan Lalu lah. Kayan Lalu maksudnya orang yang terlepas ke hilir tu. Inilah yang saya maksudkan tadi berkenaan dengan masyarakat Kayan punya etnik taxonomy. So dalam masyarakat Kayan ada 3 kumpulan utama lah. Yang pertama is dark skin people, dalam bahasa Kayan dia dah aleng kulit hitam. Yang kedua adalah Chinese, dan yang ketiga adalah orang putih, white skin people. So di bawah dark skin people ni ada Upriver people, ada Iban dan ada Melayu. So di bawah Upriver people ni ada kumpulan nomad, yang ni termasuk Punan. Lepas tu ada Central Borneo Agriculturalist, yang ni merujuk pada masyarakat Kayan lah. So di bawah masyarakat Kayan itu sendiri dibahagikan kepada 4 kumpulan utama: Kenyah, Kayan, Kajang, dan yang saya maksudkan tadi Melanau ataupun Kayan Lalau. Okey, bila saya bercakap masyarakat ini, dia antara masyarakat yang terawal di Sarawak ni dibuktikan dengan satu penemuan di mana seawal tahun 1595 ada satu peta di Eropah yang diterbitkan di Eropah, di Florence, Itali. Di dalam peta ni ada tertulis perkataan Melanau yang merujuk pada kawasan di mana kawasan Batang Oyak, Batang Mukah dan Balingian pada hari ini. Seorang sarjana barat, Mullen, dia mencatatkan bahawa masyarakat Melanau ini sebagai salah satu kumpulan yang tertua di Sarawak. Mereka merupakan kumpulan yang kuat lebih 500 tahun dahulu dan dipimpin oleh pemimpin mereka sendiri, sehinggalah mereka diserang dan dikalahkan oleh Sultan Brunei. Bila pemimpin masyarakat Melanau ni, apa yang boleh saya simpulkan, pemimpin yang dimaksudkan di sini adalah apa yang memang mungkin familiar bagi kita, yang especially yang Melanau lah, ataupun dengan nama Tugau tu. Dia mempunyai kerajaan yang well established pada satu ketika dahulu. Okey, ni yang saya maksudkan berkenaan dengan kerajaan Tugau ni tadi. Tugau dia merupakan pemerintah Melanau yang mempunyai kerajaan yang kukuh di Sungai Retus. Sungai Retus adalah satu cabang di cabang Sungai Batang Igan yang mengalir ke hilir sampai ke laut sana. Ada satu sungai, satu anak sungai lah. Sungai itu sangat lurus daripada sungai yang besar tu, sekurang-kurangnya mungkin dalam ya, itulah tu kawasan Pasar Siong. So nama sungai itu adalah Sungai Retus. So Tugau ni tadi dia berkuasa ke atas semua kawasan Melanau di pesisiran, termasuklah Kedahat, pemimpin di Oyak, Busui, pemimpin di Mukah, dan Beniban, pemimpin di Belait. Catatan dalam manuskrip kuno Jawa, iaitu Kakawin Negara Kertagama, ditulis oleh Empu Prapangka pada tahun 1365, menyatakan kerajaan pimpinan Tugau ini merupakan salah satu kerajaan bersama dengan kerajaan Brunei yang membayar tribut kepada kerajaan Majapahit. So dalam catatan ini dia menyatakan bahawa kerajaan Melanau ini sebagai salah satu kerajaan terpenting di bawah kuasa Majapahit. Bila dia menyebut sebagai kerajaan yang penting ni, maksudnya kerajaan Melanau ni pada suatu ketika dahulu dia mempunyai taraf sama tinggi dengan kerajaan Kesultanan Brunei itu sendiri. So selepas bila
pemerintah Melanau ni tadi, pemerintah kerajaan Melanau iaitu Tugau, dia berhasrat untuk mengembangkan pengaruh dia, untuk meluaskan empayarnya. So dia melihat kepada Brunei sebagai salah satu target dia untuk untuk dijadikan sebagai wilayah di bawah dia. So dia menghantar seorang wakil kepada Sultan Brunei untuk meminta Brunei membayar tribut kepada kerajaan Melanau. Sebaliknya Brunei, so mereka merasakan mereka tidak sepatutnya membayar tribut kepada kerajaan Melanau, so mereka telah menolak permintaan tersebut. Sebaliknya mereka meminta Melanau yang membayar tribut kepada kerajaan Brunei. So sebagai tindak balas kepada keengganan Brunei membayar ufti kepada kerajaan Tugau, Besiong ni adalah salah satu pembesar di bawah Tugau. Dia bertindak bagi pihak Tugau, mengumpulkan tentera di Tutong dan menyerang Brunei. Walau bagaimanapun, Besiong dikalahkan oleh Semaun dan Partai Berpi dan terpaksa berundur kepada Retus. Brunei ini tadi disebabkan sebagai tindak balas kepada serangan itu tadi, mereka telah menyerang dan mengalahkan Tugau di Retus sebelum menawan muka dan mengalahkan Busui, sekutu Tugau yang juga suami kepada anak Tugau. Ekoran peristiwa berkenaan, pemimpin Melanau yang lain telah menyerah diri dan membayar ufti kepada Alak Bertata, iaitu yang pemimpin Brunei ini tadilah. Sebagai balasan, Brunei terus membenarkan mereka berkuasa ke atas kawasan mereka. Tetapi lama-kelamaan Brunei menggantikan pemimpin-pemimpin tempatan ini tadi dengan pengiran dari Brunei. Pada tahun 1861, ini adalah titik kepada kerajaan pimpinan Brooke, iaitu kerajaan Raja Brooke. Titik permulaan mereka menguasai kawasan-kawasan di mana masyarakat Melanau ini menetap. So pada tahun 1861, Sultan Brunei dia telah menyerahkan kawasan Melanau dari Sungai Rejang sehingga ke Kidurong kepada Raja. Ini telah membangkitkan salah satu penentangan oleh salah satu tokoh yang agak familiar dengan kita di kawasan ini, yaitu Sharif Masahor. Seterusnya saya akan membincangkan mengenai sistem kepercayaan tradisional masyarakat Melanau. Bila saya bercakap mengenai kepercayaan tradisional ini, saya merujuk kepada amalan-amalan ataupun sistem kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat Melanau dulu yang sebelum kedatangan Kristian ataupun kedatangan agama-agama lain. So besar kemungkinan amalan-amalan ini masih diamalkan sehingga hari ini, tapi jumlah pengamal dia mungkin sangat sedikit ataupun hampir tiada. So amalan-amalan ini mungkin ada yang masih boleh dilihat pada hari ini ataupun amalan-amalan ini telah tidak lagi diamalkan. So, bermula dengan pandangan dunia dan kosmologi. Menurut masyarakat Melanau tradisional, mereka melihat dunia ni, dunia tempat kita tinggal ni, sebagai ciptaan, apa yang dinamakan pencipta dalam istilah lama mereka cakap pencipta adalah Allah Ta'ala dalam Denison, Allah Ta'ala dalam Morris, ataupun Allah Ta'ala dalam Zulfawati Haji Hassan. Tapi apa yang saya boleh simpulkan, kemungkinan perkataan Allah Ta'ala ni adalah kesan daripada pengaruh agama-agama luar. So mereka, masyarakat Melanau ni, mereka mengambil dan menyesuaikan perkataan ini dengan bahasa-bahasa mereka sendiri. So wujudlah dengan perkataan-perkataan macam ni. Selepas tu masyarakat Melanau tradisional mereka melihat dunia berbentuk seperti sebiji telur yang dikelilingi oleh air dan beberapa jarak darinya terletak matahari, bulan dan bintang. So lebih kurang dengan konsep bumi ataupun konsep dunia kita ni dengan yang sains yang sebenar sekarang ni lah. Hang Tuah Merawin pada tahun 1998, dunia dalam masyarakat Melanau menurut Hang Tuah ni tadi merupakan satu entiti yang wujud dalam kosmos yang samar, yang tiada sempadan atau dasar yang jelas. So dunia ni tadi terbahagi kepada
3 zon, dan daripada 3 zon tu dia terbagi kepada 5 lapisan. So lapisan yang pertama adalah zon langit ataupun kayangan ataupun liko langit. Zon ni adalah didiami oleh semangat-semangat yang lebih tinggi ataupun liko bahbau. Dia dalam zon ni terdapat 7 lapisan. Zon yang kedua adalah zon tengah ataupun zon daratan, 1 lapisan. Ini adalah zon di mana manusia bersama dengan binatang dan tumbuhan termasuk semangat-semangat lain tinggal. Dan zon yang ketiga adalah zon yang ataupun liko beba. Zon ini juga ada 7 lapisan dan didiami oleh semangat-semangat yang di bawah. Setiap zon ni tadi dia ada penghuninya sendiri dan mereka dipisahkan daripada zon lain oleh pagar ataupun pagar lah dalam bahasa Melayu dah. Di zon tengah tadi manusia berkongsi zon tengah bersama dengan semangat lain, semangat yang nampak ataupun tidak nampak lah, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Setiap satu penghuni ni tadi mereka mempunyai proper place mereka sendiri dan mereka tidak boleh meninggalkan tempat khusus mereka tanpa kebenaran. Perbuatan meninggalkan tempat mereka dan menceroboh tempat makhluk lain akan mengganggu keseimbangan dan boleh menjurus kepada kecelakaan kepada pelaku. Bagi memastikan keseimbangan ini terus kekal, itulah kenapa adat diwujudkan. Adat ataupun adat lah diwujudkan dan dikuatkuasakan untuk menjaga tingkah laku manusia dengan makhluk-makhluk lain ni. Okey. Masyarakat Melanau melihat manusia ni dia terdiri daripada 4 elemen yang berasingan, iaitu badan ataupun biah lah. Yang kedua adalah semangat. Ini adalah bagi, kalau dalam bahasa Melanau mereka panggil berdua. Dalam bahasa Melayu dia semangat. Yang ketiga adalah emosi. Yang ni part nasang dalam bahasa Melanau. Dan seterusnya nyawa, iaitu principle of life lah. So untuk memastikan manusia dia dapat hidup dengan baik, keempat-empat elemen ni haruslah berada di dalam kesatuan. Kalau ada apa-apa gangguan terhadap salah satu elemen ni tadi, dia akan menyebabkan manusia tersakit. Okay. Yang paling daripada empat ni tadi kan, elemen yang paling sensitif adalah berdua. Di mana bila dalam keadaan seseorang tu sakit, berdua ni boleh meninggalkan badan dan memulakan perjalanan ke alam kematian. Sekiranya berdua tidak kembali kepada badan, maka manusia itu akan matilah. Okey, seterusnya adat. Adat diformulasikan atas pengalaman dan kepercayaan akan alam sekeliling. Adat diamalkan sebagai pencegahan dan pemulihan kepada pelanggaran aturan dan pencerobohan kawasan makhluk yang lain. Adat merupakan garis panduan pada perilaku yang wajar dalam komuniti. Adat juga menyediakan peraturan bagi mengelakkan berlakunya, seterusnya memperbetulkan kesalahan terhadap semangat, haiwan dan binatang, alam dan sesama manusia lah. Adat juga boleh difahami sebagai set peraturan untuk menjaga tingkah laku sesama manusia dan juga dengan manusia yang lain. Dan juga ini yang dinamakan sebagai adat tadi, kalau untuk menjaga hubungan sesama manusia dipanggil adat lah. Selepas tu kalau untuk menjaga hubungan dengan makhluk-makhluk lain, makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, so itulah sebabnya diwujudkan pantang larang. So adat ni tadi dia berfungsi dia untuk menjaga keharmonian dalam hubungan dan juga menjaga kesejahteraan fizikal dan spiritual sesebuah kawasan atau kampung. Sebab dulu masyarakat Melanau mereka tinggal di dalam kampung kan. So sebagai salah satu untuk menjaga tingkah laku dan keadaan harmoni dalam kampung itulah sebab diwujudkan adat. So adat ni tadi, sebab adat ni merupakan set of rules ataupun tata cara untuk melakukan sesuatu. Pelanggaran kepada adat ni akan menjejaskan hubungan baik antara individu dan juga hubungan dengan makhluk ataupun semangat. Bagi mengembalikan keseimbangan ni tadi,
pihak yang teraniaya perlu diberi ganti rugi sewajarnya manakala pesalah hendaklah dibawa kepada pengadilan. So dalam adat ni dia ada beberapa konsep penting. Yang pertama adalah hukum. Hukum ni akan dikenakan kepada pelanggaran terhadap tata cara sosial, perilaku sosial. Dia hukuman sekular lah dalam bentuk pikul atas kesalahan melanggar peraturan melibatkan tingkah laku sosial. Kalau dalam adat yang kita cuba bukukan nanti, sebab sekarang Majlis Adat Istiadat di mana kamilah Seksyen Penyelidikan Etnik Melanau, kami sedang mengusahakan untuk menerbitkan untuk menggazetkan buku adat Melanau, sebab ini merupakan usaha yang dari dulu masih belum siap. Setakat ini kita sedang masih mengusahakan lah. So bila saya mengharapkan adat Melanau akan dapat disediakan secepat mungkin lah. So satu pikul ni bersamaan dengan 100. So yang kedua adalah palai. Palai ini dibayar dalam bentuk pengedeng yang perlu disediakan oleh pesalah yang melanggar aturan adat, larangan ataupun tabu kepada pihak yang teraniaya. Dan yang ketiga, bila ada pelanggaran adat yang melibatkan melibatkan pendarahan ataupun melibatkan yang kes-kes berat macam yang dirasakan boleh mengganggu kesejahteraan fizikal ataupun spiritual seseorang. So dan ni dikenakan kepada pelaku ni tadi. So dan ni adalah ritual initiation dalam bentuk jameh-meh ataupun gold ornament, jabir besar dan ayam. Ni perlu disediakan oleh si pesalah bagi tujuan menyejukkan keadaan dan mengembalikan hubungan harmoni dalam komuniti. Masyarakat Melanau tradisional juga percaya kepada petanda dan mimpi. Petanda yang dimaksudkan di sini adalah arah terbang burung, bunyi sesuatu burung tu, dan pergerakan sesetengah binatang ni. Menurut masyarakat Melanau tradisional, setiap ni tadi dia ada tanda ataupun amaran sesuatu bahaya ataupun apa-apa yang tidak baiklah. So dia punya pengertian terhadap tanda-tanda ni tadi, terhadap bunyian burung, pergerakan binatang ni, dia dijustifikasikan ataupun diterjemahkan berdasarkan apa yang menjadi kebiasaan atau sebaliknya. Yang biasa ataupun dengan yang biasa, contohnya macam kalau dulu kan kita melihat sesuatu burung tu, dia akan ada arah yang biasa dia, tapi bila tiba-tiba ada yang nampak tidak biasa tu, contoh macam biasa kita tengok burung terbang dari hutan ke kawasan sungai ataupun sebaliknya, bila ada sesuatu yang tidak biasa tu, mereka melihat burung terbang dari sungai ke arah ni, so tu yang dijadikan mempunyai tanda-tanda yang tidak betul, tidak baik ni tadi. Dia ditambah dengan kepercayaan bahawa bahagian kanan lebih kuat daripada bahagian kiri. So maksudnya di sini kalau macam arah burung kan ataupun pergerakan ular, contohnya bila kita hendak turun ke kebun kah ataupun apakah, ataupun turun memancing kah, bila kita melihat suatu burung, dia terbang dari arah kanan ke kiri kita, yang tu okey. Tapi kalau arah yang sebaliknya tu yang selalu menjadi petanda kepada tidak baik. Ni kepercayaan orang dulu. So contohnya tadi, ketika dalam perjalanan turun memburu, sekiranya terdapat burung terbang dari arah kanan ke kiri melintasi kumpulan pemburu, itu merupakan petanda pemburuan akan membuahkan hasil. Contoh yang kedua, ini yang berkaitan dengan bunyi yang tidak biasa tadilah. Sekiranya terdapat burung hantu berbunyi pada siang hari di kampung, itu adalah petanda kepada kecelakaan yang tidak dapat dikenal pasti. So seperti yang kita sedia maklumkan, burung hantu ni selalunya dia akan keluar malam je. So bila tiba-tiba dia berbunyi pada waktu siang tu, itu adalah sesuatu yang tidak biasa dan dia mungkin mempunyai petanda-petanda tertentu yang tidak dapat dikenal pastilah. Okey. Dalam buku Morris dia identify ada 5 jenis burung ni lah. 5 jenis burung ni yang membawa petanda menurut masyarakat Melanau. Yang pertama adalah mano bukeng ataupun rufous pipilet. Yang kedua mano tepasi.
Yang ketiga mano kenyal, dan mano kenyalang. Lepas tu untuk mano tegit ni kan walaupun secara saintifiknya adalah kalau yang female ataupun male red-headed tailbird ni adalah kumpulan yang sama, tapi menurut masyarakat Melanau, female adalah kumpulan yang lain, Melanau adalah kumpulan yang lain. So 6 burung ni yang selalu mempunyai tanda-tanda tertentu menurut masyarakat Melanau. Saya pun tidak pasti apa yang dimaksudkan dengan bunyi-bunyi burung inilah, tapi dalam penulisan Morris inilah yang kumpulan 6 burung yang utama. Masyarakat Melanau dulu-dulu juga percaya kepada mimpi. Mimpi boleh menjadi petanda ataupun nasihat kepada sesuatu yang elok lah. Contohnya ini adalah contoh daripada buku Morris. Nama mimpi itu adalah Nupe Titeh, di mana sekumpulan Melanau menjumpai pokok rumbia di dalam hutan, dan mereka telah bermimpi 3 malam berturut-turut dan untuk mempelajari penanaman dan kebaikan pokok berkenaan. So ini mungkin boleh jadi kenapa masyarakat Melanau sangat sinonim dengan tanaman rumbia. Okay, selepas itu mimpi juga boleh menjadi suatu arahan semangat tadi ataupun yang salah satu penghuni di dunia kita ni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. So mereka akan datang kepada manusia terpilih melalui mimpi untuk memberi arahan kepada manusia akan tindakan yang seterusnya yang perlu dilakukan. So apa yang saya boleh simpulkan di sini, bila orang yang membuat dakan ataupun belum, itu adalah ukiran yang berbentuk semangat yang menyebabkan sesuatu kematian. So mereka mendapat mengetahui rupa dan sifat semangat ini tadi melalui mimpi mereka. Okey, mimpi juga boleh ditafsirkan sebagai petanda, amaran ataupun ramalan yang tidak baik kepada sesuatu perkara yang akan berlaku lah. Contohnya, kalau mimpi patah gigi adalah ramalan kepada kematian saudara terdekat. Kalau gigi kacip dan gigi taring yang patah, itu adalah ramalan kepada kematian ibu bapa ataupun anak. Kalau gigi geraham hadapan yang patah dalam mimpi itu, kalau dalam mimpi gigi geraham hadapan patah, itu adalah ramalan kematian datuk ataupun nenek. Kalau gigi geraham belakang pula adalah ramalan kematian untuk saudara yang jauh. Contoh mimpi yang seterusnya adalah kalau mimpi diberi buah pisang tu menandakan bahaya diserang oleh buaya lah. Ya. So hati-hatilah ini adalah kepercayaan masyarakat Melanau tradisional lah. Okey. Seperti yang saya cakap tadi kan, manusia ni dia tinggal di zon tengah ni dalam dunia Melanau tadilah. Mereka tidak pernah meragui akan kewujudan semangat ataupun yang unseen ni tadilah. Disebabkan kita dalam dunia ni kita ada tempat-tempat kita sendiri. So perbuatan untuk melangkaui kita punya tempat dan memasuki tempat yang lain tu akan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan lah. So disebabkan ni tadi, semangat perlu ditenteramkan melalui upacara tertentu bagi mengelakkan musibah atau bencana kepada manusia. Upacara-upacara ni tadi termasuklah kaul dan beberapa upacara lain lah. So dalam kepercayaan tradisional Melanau ada 5 kumpulan semangat. Yang pertama adalah pencipta dunia ni tadi, Allah Ta'ala. Yang kedua adalah demigod ataupun yang mereka cakap separa Tuhan. Ini termasuklah Balau Adat, iaitu penjaga dunia kematian. Dayang Kiu Uri Perman, ini adalah semangat yang berada di bulan, dan dia ni adalah pemerhati tingkah laku makhluk di dunia. Yang ketiga adalah Ipuk. Ini adalah semangat yang membantu manusia
So upacara kaul dilakukan setiap tahun bagi menjamu semua semangat. Semangat tidak baik juga akan dijemput dan dihantar ke tempat asal mereka selepas selesai upacara. Oke, semangat yang keempat adalah ni yang selalu orang Melanau takut sikit nak sebutlah, ataupun tau. Tau ni semangat jahat yang berbahaya kepada manusia, bukan tau dalam bahasa tau matau tau daro tu lah. So dalam kumpulan tau ni termasuklah dalong dan dohig lah. Dulu kalau saya ingat lagi, kalau kecil-kecil dulu kalau masuk hutan, mak bapak saya akan selalu cakap, jangan macam-macam kamu dalam hutan, nanti kamu kena disembunyikan oleh dohig ni tadi. So masa budak tu takutlah. So yang kelima adalah amau. Amau ataupun kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu adalah hantu lah. Amau adalah roh orang mati yang belum melepasi dunia kematian. Seperti yang saya cakap tadi, bila berdua tu selepas kematian dia akan menjadi amau lah. Dalam tempoh dia berhijrah ke dunia kematian tu, dalam tempoh tu dia masih menjadi amau. Okey, seterusnya kita bergerak kepada perubatan tradisional. Dalam kepercayaan masyarakat Melanau tradisional, penyakit dan musibah dilihat sebagai akibat daripada serangan oleh binatang, semangat ataupun manusia lain. Penyakit juga boleh dilihat sebagai ketidaksatuan 4 elemen asas yang membentuk manusia tadilah, macam yang saya cakap tadi. Kalau ada apa-apa gangguan terhadap salah satu daripada 4 elemen itu tadi, so manusia akan jatuh sakit. So penyakit boleh berpunca daripada yang pertama manusia sendirilah. Ini akibat mungkin khianat ataupun apa. So dia melibatkan penggunaan upacara yang dinamakan kudin ataupun menggunakan ilmu lah. So ada 4 bentuk ni tadi. Yang pertama adalah ilmu lilin, di mana lilin tu diukir menyerupai mangsa ni tadilah. So bila si pelakon ni tadi dia hendak membuat sesuatu yang tidak elok pada mangsa, so lilin yang hendak digunakan tu dia diukir dengan wajah mangsa dan diletakkan di atas macam mata lembing dan dia akan dinyalakan. So tujuan ni tadi adalah untuk tujuan dia memang jahatlah, untuk membinasakan si mangsa. So yang kedua adalah dengan perbuatan meracun makanan dan minuman, ini menggunakan tuba. So yang ketiga adalah penggunaan pulung ataupun objek terbang, telur ataupun lemon, dibacakan mantra. Mantra ni dia dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Melanau lah, dia akan dibacakan mantra dan objek ni tadi dia boleh terbang dan dihantar ke atas rumah si mangsa dengan niat untuk membunuh mangsa. So yang keempat adalah akibat penggunaan belum ni lah, belum ataupun dakan. So bila orang hendak menyakitkan seseorang yang lain, dia akan menggunakan belum ataupun dakan ni. Biasanya inilah yang digunakan, belum yang dinamakan dalong kumandaya dan buah gun. So mereka akan buat belum ni dengan tujuan untuk menyakitkan si mangsa. Binatang juga boleh menyebabkan manusia tersakit. Binatang seperti buaya, ular ataupun gamang. Saya tak tahu apa gamang dalam bahasa Melayu. Apa tu gamang? Ha? Oh, lebah. Saya tak pasti kalau gamang yang dimaksudkan di sini adalah lebah tu ataupun apa. Bukan. Oh, dalam air. So binatang-binatang ni tadi mereka mempunyai kuasa luar biasa untuk menarik semangat manusia meninggalkan badan. Contohnya bila yang saya cakap pasal diserang buaya ni tadi, ini adalah merujuk kepada senang baya di mana semangat seseorang manusia diambil oleh buaya.
Selain itu semangat juga boleh menyebabkan seseorang manusia itu sakit. Semangat hanya akan mengganggu manusia sekiranya manusia melampaui batasan mereka dan memasuki kawasan semangat, menyebabkan kekacauan. So hukuman atau amaran kepada pesalah dan pesalah perlu melakukan upacara tertentu bagi memperbetulkan keadaan. So bila semangat ni tersinggung tadi, biasanya mereka akan datang melalui mimpi. Dalam mimpi itu mereka akan memberi amaran kepada manusia ni tadi bahawa mereka ni telah mengganggu kawasan mereka, dan sebagai balasan ataupun tindakan untuk memperbetulkan keadaan, so manusia ni tadi mereka perlulah melakukan upacara-upacara tertentu untuk menyejukkan kembali ataupun memujuk semangat ni tadilah. Okey. Untuk penyembuhan pula, penyembuhan penyakit ada beberapa cara. Salah satu dia adalah menggunakan belum ataupun dakan. Ini adalah belum ataupun dakan, dia biasanya akan diukir dengan menyerupai semangat yang menyebabkan penyakit itu sendiri. So itu yang saya cakap tadi, bila pengukir belum tu sebenarnya mereka mendapat gambaran mengenai sesuatu semangat ataupun punca penyakit itu adalah mereka dapat gambaran tu berdasarkan kepada mimpi mereka. So apabila seseorang individu sakit, dia akan mendapatkan dukun bagi memastikan punca sesuatu penyakitnya. Sekiranya penyakit berpunca daripada tindakan memperkecilkan semangat ataupun tau ni tadi ataupun roh-roh lain, pesakit akan disuruh berjumpa dengan pengukir belum untuk mengukir belum berdasarkan simptom ataupun imej semangat yang menjadi punca sesuatu penyakit. So dekat sini ni tadi, dukun ni dia lebih kepada macam, kalau kita pergi hospital kan, dukun ni lebih kepada macam doktor lah. Doktor ni dia akan prescribe apa penyakit, dia akan jelaskan apa yang diperlukan untuk mengubat penyakit tu. So selepas berjumpa dengan dukun ni tadi, dukun akan menghantar si pesakit ni tadi kepada pengukir belum. Kalau dalam istilah yang mudah difahami, pengukir belum ni dia lebih kepada macam farmasis lah, orang yang akan bagi ubat. So dia bukan pengubat, dia akan bagi ubat. So bila dah ni tadi, bila dah pengukir belum ni tahu apa yang dideskripsikan oleh si dukun, so dia akan mengukir belum daripada dahan rumbia ataupun kayu lembut berdasarkan kepada punca penyakit yang dinyatakan oleh si dukun. So dalam proses pengukiran belum ni, dia dilakukan dari bahagian kaki dan diakhiri dengan kepala dan muka. Biasanya bahagian mata dan telinga tidak akan disempurnakan ketika pengukiran, sehingga belum berkenaan hendak digunakan bagi mengelakkan figura ini dimasuki oleh semangat dan mengakibatkan musibah yang lain. So bila orang buat belum ni kan, dia tidak akan komplitkan figura ni tadi. So contoh yang ni lah. Ini adalah belum yang terdapat di galeri kami di Majlis Adat Istiadat. Ini adalah belum yang betul. Ini bukan belum lah. Ini dalam bahasa muka dia adalah dakan. So kalau kita dapat perhatikan di sini, mata dia tidak disempurnakan. So kalau mata dia disempurnakan, kalau ikut kepercayaan orang dulu-dulu lah, kalau mata dia terbuka, so dia boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Dia akan dimasuki oleh semangat-semangat jahat untuk membinasakan manusia lah. Okey, seterusnya, orang yang kalau nak mengubat menggunakan belum ni tadi kan, dia memerlukan bacaan sesuatu mantra dengan mengunyah sirih dan pinang. Dia hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa, dukun ataupun orang terhormat dalam masyarakat ataupun orang bertuah ataupun dalam bahasa Melanau dia apawa lah. Hanya orang-orangnya yang boleh membaca mantra. So kalau dalam bahasa Melanau mereka cakap ini adalah proses menabih lah, menabih belum tu sendiri. So belum yang telah ditabih ni tadi telah dibacakan mantra, telah sirih yang dikunyah oleh si pembaca tu tadi disemburkan kepada belum tu. So belum ni akan dibawa
kepada pesakit. Air akan dijirus ke atas belum dan ke atas kepala bahagian pesakit ataupun baju pesakit itu sendirilah. Selepas upacara itu tadi, kalau belum yang telah dibacakan mantra ataupun digunakan untuk berubat, perlu diuruskan dengan baik kerana belum ni tadi dipercayai telah dimasuki oleh semangat yang menjadi puncak pada penyakit itu tadilah. So, ada beberapa yang adalah perkongsian daripada rakan sekerja saya. Dia adalah orang Muka. So dia cakap dulu-dulu di kampung mereka adalah satu padang bola sepak tu. Di hujung padang bola sepak tu selalu tempat orang menghantar belum. So pada satu petang tu, biasalah budak-budak kampung kan bila petang-petang mereka bermain bola, tiba-tiba seorang ni tadi dia sakit perut lah. So dia sakit perut, dia terus pergilah tepi hutan tu untuk berak. So keesokan harinya ataupun malam tu budak tu meninggal. So bila dilakukan upacara pelatau adalah upacara yang dijalankan selepas kematian lah untuk berhubung dengan si mati. So mereka tanya kepada si mati ni tadi, apa punca kematian kamu? So dia nyatakan tadi punca kematian dia adalah disebabkan oleh dia diserang ni lah. Diserang oleh semangat jahat ni tadi. Sebab tempat yang dia berak di tepi hutan tu tadi adalah tempat orang menghantar belum. So kalau dulu-dulu kan, kalau di kampung ataupun apa, bila kita cakap berkenaan belum, semua orang akan jadi sangat takutlah sebenarnya. So sebolehnya bila dielakkanlah untuk mengacau ataupun kalau kita tahu tempat tu tempat orang menghantar belum. Okay. So ni yang saya cakap tadi, selepas upacara penyembuhan belum perlu dihantar ke tempat khusus berdasarkan kepada tempat tinggal semangat punca penyakit dan ditinggalkan di sana. Kalau untuk belum semangat yang dari udara, belum tu dia perlu digantung di dalam pokok ataupun di luar rumah, dan untuk tempoh 3 hari bumbung rumah ataupun pokok di mana tempat mereka hantar belum ni tadi adalah dilarang untuk dinaiklah, tidak boleh panjatlah pokok tu. Seterusnya kalau belum belum semangat hutan, perlu ditinggalkan di bawah pokok atau di atas tanah di luar kampung. Kalau belum yang berpunca daripada semangat dari sungai ataupun laut, belum tu perlu dihanyutkan di atas rakit. Dan yang kalau belum semangat yang ni adalah semangat yang datang dari dunia bawah lah. Dunia bawah yang dimaksudkan sebenarnya bukan dunia kita. So dia adalah punca daripada semangat yang berada di dunia yang bawah tu. So belum ni perlu diikat di dalam air pada tiang di tebing sungai. Sekiranya pesakit tu tadi dia tidak sembuh menggunakan pengobatan secara belum, so salah satu punca dia mungkin inilah belum yang digunakan, yang diberitahu oleh si dukun ni tadi mungkin tersalah belum ataupun untuk kes yang lebih ni, penyakit tu adalah berpunca daripada punca yang lebih tinggi yang tidak boleh diubat oleh dukun biasa. So kalau untuk kes-kes ni biasanya pesakit perlu berjumpa dengan abayuh lah. Okey, penyembuhan oleh abayuh. Abayuh merupakan kalau dalam konteks dia macam dalam bahasa Melayu selalu orang cakap ni sebagai bomo bisa lah. Bomo bisa ataupun spirit. Dia lebih kepada macam, dia tidak juga dukun. Kalau dukun tu biasanya kita melihat dukun sebagai orang yang mengubat menggunakan perubatan tradisional, penggunaan herba. Kalau abayuh ni pula dia lebih kepada macam jadikan sebagai medium oleh semangat ataupun roh-roh lain itu untuk mengubat sesuatu penyakit. So yang saya cakap tadi, abayuh merupakan spirit medium. Dia melakukan penyembuhan penyakit bagi pihak semangat ataupun familia dia ni tadilah. So abayuh ni dia bukan sebarang orang, dia adalah orang terpilih yang didatangi oleh semangat tu dalam mimpi. Dia dalam mimpi tu semangat ni tadi dia akan ajar abayuh ni lah macam mana untuk melakukan penyembuhan penyakit.
So sebenarnya abayuh ni bila dia melakukan penyembuhan penyakit, dia akan go into trance lah. Into trance maksudnya dalam keadaan dia separa sedar, di mana badan dia telah dirasuki oleh sesuatu semangat tu. So dalam dia melakukan penyembuhan tu sebenarnya Tau yang melakukan penyembahan, dan abayuh hanya medium dan bertindak bagi pihak Tau tu sendiri. So dalam upacara penyembuhan ada beberapa stage lah. So stage yang paling basic adalah mingat apa dia ni, lebih kepada macam untuk diagnose dan dia sembuhkan penyakit macam tu saja. So yang proses yang seterusnya adalah kalau orang sakit tu dia tidak sembuh selepas proses yang pertama ni tadi. So proses ni dia berpunca daripada semangat di punca kepada penyakit tu tadi. Dia tidak mau bagi tahu dukun tu kenapa orang tu sakit. So perlu melakukan upacara yang kedua ni lah, upacara menurun Tau, bergoda ataupun berdangu. So upacara ni adalah upacara bagi penyakit yang berpunca daripada semangat yang enggan meninggalkan ataupun menyatakan kenapa dia menyebabkan seseorang itu sakit. Sebenarnya dalam keadaan ni, semangat ni tadi dia ingin menjadikan pesakit itu tadi adalah dipilih dia untuk menjadi spirit mediumnya. Sekiranya so dalam keadaan ni sebenarnya abayuh ni tadi dia akan inilah abayuh dan pesakit. Abayuh ni tadi dia ada spirit medium dia sendiri, dia ada familiar, Tau familiar dia. Manakala si pesakit ni tadi dia masih dalam keadaan di mana Tau tu ingin menjadikan pesakit tu sebagai medium dia, tetapi pesakit tu dia enggan menjadi spirit medium kepada Tau tu. So dalam keadaan ni dia lebih kepada macam proses negotiation lah antara si abayuh tu dengan spirit ataupun Tau yang menjadi puncak pada penyakit tu tadi. So sekiranya pesakit tu tadi dia cakap dia tidak maulah jadi spirit medium kepada Tau tu tadi, so besar kemungkinan pesakit tu dia punya sakit tu akan berpanjangan dan kadang-kadang akan menyebabkan kematian lah. So kalau untuk yang seterusnya adalah upacara ayun ataupun payun dalam bahasa Melanau. Ni kalau orang tua-tua mereka akan cakap ni adalah salah satu upacara tertinggi lah, upacara penyembuhan terakhir dalam perubatan tradisional Melanau. Okay. Upacara payun dia ada 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk mengubat pesakit. Yang kedua adalah untuk mengembalikan keadaan yang terjejas akibat serangan semangat ke atas manusia. Dan ketiga ni yang saya cakap tadi, kalau pesakit tadi tu abayuh tu tahu dia diserang oleh sesuatu semangat tu, so dia telah bersetuju untuk menjadi spirit medium tu tadi. So upacara ayun ni akan dijadikan sebagai permulaan latihan untuk menjadi abayuh. So pesakit ni tadi sebenarnya dia dipilih oleh sesuatu semangat tu untuk menjadikan dia abayuh. So upacara ayun dilakukan sebagai macam praktikal lah ataupun permulaan di mana dia akan train untuk menjadi abayuh ni tadi. Upacara ayun ni boleh berlarutan sehingga 5, 7 ataupun 9 malam. Dalam upacara ni abayuh dan pesakit duduk dan berayun di atas rotan sementara menunggu semangat untuk merasuki kedua-dua mereka. Okay, ini adalah penerangan oleh salah satu sarjana ni tadilah. Upacara ini memerlukan ruangan sepertiga rumah untuk menjadi model kepada dunia. Kain putih akan direntangkan di bahagian atas untuk mewakili langit. Manakala model rumah abun dibuat dan diletakkan di atas rakit, berhampiran hulu, berhampiran salah satu bahagian ujung ayun untuk menerima kehadiran semangat dari dunia atas. Tagayang ataupun yang dianyam daripada daun rumbia disambung pada rabong. Rabong adalah model bot yang dibuat untuk menerima kehadiran semangat dari dunia di bawah ataupun semangat air. So bila dalam upacara ayun ni tadi, mereka akan di dalam rumah tu akan dibuat satu tempat khas yang diwujudkan seperti untuk membentuk seperti dunia lah. Ada langit dia, ada rumah dia, dan ada bot yang untuk mewakili
semangat-semangat dari bawah ataupun semangat air. So di ini tadi akan ada satu rotan panjang tempat mereka berayun, dan pesakit dan si abayah ni tadi mereka akan duduk di atas sana menyanyikan mantra-mantra sambil diikuti dengan paluan gong, bukan gong, dia punya drum dia sendiri, ada satu drum khas yang digunakan untuk upacara ni lah. So semangat ni tadi akan memasuki model dunia ni tadi melalui tangga, melalui ayun ni tadi. So untuk tujuan ini bunga pinang dibalut dengan kain merah dan digantung di tengah-tengah langit. Buah pisang dan kelapa diletakkan di bawah abun dan persembahan makanan diletakkan di dalam abun di penghujung kepala ayun, di rabong dan di atas lantai di kaki tagayang. Bunga pinang digunakan untuk untuk memberi sakit. Selain itu satu mata lembing, lilin, beras untuk diberi makan kepada semangat, kemenyan dan ini yang saya maksudkan tadi, gendang bukan drum. So untuk memanggil semangat-semangat ini tadi, abayah akan memukul gendang dengan irama-irama tertentu. Hanya semangat ataupun roh-roh ini tadi yang faham akan irama tersebut, so mereka akan datang kepada upacara itulah. Pada akhir upacara, semua semangat yang dipanggil untuk terlibat dalam upacara ke tempat mereka yang sepatutnya. Harusnya kembali sihat, dan pesakit yang hendak menjadi abayah akan berada di dalam transisi. Dia ni tadi selepas upacara ayun hendak dia boleh menjadi abayah, dia akan terus mendapat mimpi, dan daripada mimpi itu dia akan mendapat latihan secara berterusan untuk menjadi abayah. Okey, ni adalah contoh lah gambar abayah. Kalau ni adalah gambar rabong, dia diletakkan di salah satu buku yang diterbitkan oleh muzium. So di buku ni lah diterbitkan oleh Muzium Sarawak. Okay, kita teruskan kepada Melanau eskatologi. Masyarakat Melanau, mereka percayakan kehidupan selepas kematian. Dia seperti kebanyakan masyarakat lain, mereka percaya bahawa selepas kita mati, kita akan beralih kepada satu dunia lain, di mana dunia ni dia akan meneruskan kehidupan dia lah. So kematian menurut masyarakat Melanau adalah keadaan di mana seseorang tu dia telah berhenti bernafas lah, dan pada saat ini berdua yang saya maksudkan tadi, salah satu elemen yang membentuk manusia dia akan meninggalkan badan. So berdua pada peringkat selepas kematian berada di dalam keadaan keliru dan wujud kebarangkalian, dia akan cuba memasuki badan lain-lain, badan orang lain lah, orang yang masih hidup. So dia akan berlegal di antara dunia dan menjadi amo. Oleh yang demikian, upacara pengebumian ni tadilah, pekuburan sangat penting untuk memastikan dan memujuk roh si mati untuk memulakan perjalanan ke alam kematian, ke dunia amatai lah. So menurut Morris, perjalanan ke dunia kematian masyarakat Melanau Likau dululah yang tradisional. Dia adalah perjalanan menggunakan perahu menuju ke kawasan hilir dan menghala ke laut. Ini dimanifestasikan dalam penggunaan keranda berbentuk perahu tertinggal di sini, berbentuk bot oleh masyarakat Melanau tradisional. Kalau di dalat, orang mati dia akan dibekalkan dengan apa yang dinamakan sebagai peng, jingaya dan jerunih. Ini adalah anyaman daripada daun. Ini adalah kalau macam kita dunia sekarang ni kan, ini adalah pasport mereka untuk pergi ke alam kematian lah. So kalau untuk amalan di muka, mereka tidak pakai 3 ni, tapi mereka ada 2. Mereka pakai jengaya lah, yang dinamakan jengaya aneh dan jengaya tina. So selepas pengebumian, salah satu jengaya ni tadi
dia akan digantungkan dipakukan di rumah, dan satu lagi akan ditinggalkan di pekuburan. Inilah tadi yang saya maksudkan jengayat hina dan jengayat aneh. Saya tidak pasti yang mana satu yang perlu ditinggalkan di kawasan pekuburan. So, sungai ke dunia kematian ini tadi dijaga oleh Balo Adat ataupun Balo Adat. Beliau merupakan orang cakap lah. Kalau hendak ke dunia kematian, kita perlu melepasi semangat ni dulu. Dia adalah macam penjaga lah. So, untuk masuk ke dunia kematian tu, sebab bila orang dah mati kan dia nak hidup balik pun tak boleh. So berdua dia tadi dia perlu pergi ke dunia kematian, dan dia perlu melalui Balo Adat ni tadi. Ada yang cakap dia merupakan seorang perempuan yang cantik dan sentiasa ditemani oleh anjing yang garang. Oleh itu adalah penting untuk membekalkan si mati dengan token seperti nasi untuk dilempar kepada anjing beliau. So, kebenaran daripada Balo Adat ni penting untuk membolehkan si mati settle down di dalam alam kematian lah. So, bila dia dah tiba sebab orang Melanau dulu cakap perjalanan ke dunia kematian ni melalui sungai kan. So, bila mereka tiba di sungai dunia kematian tu tadi, Balo Adat akan menjemput mereka lah, akan menerima kehadiran mereka. Dan dia akan mengiringi si mati sehingga beliau bertemu dengan ahli keluarga lain yang telah lama meninggal dan menetap di sana lah. So, upacara kematian Melanau sebab macam yang saya cakapkan tadi, upacara ni penting untuk memastikan si mati itu dapat menetap ataupun pergi ke dunia kematian dengan sempurna. Kalau upacara ini tidak disempurnakan, berdua si mati itu, dia akan terus berlega-lega di dunia ini dan menjadi amol lah. So, ini macam yang saya cakap tadi, apabila sesuatu kematian ataupun kajian nyawa dipastikan, proses kematian bermula apabila berdua meninggalkan badan. Dalam tempoh ini, ahli keluarga terdekat akan memasuki tempoh berkabung. Mayat dimandikan dan dipakaikan pakaian, kain sarung diletakkan di atas dada si mati, dan mayat diletakkan di atas tikar, di atas pakat. Pakat adalah funeral bier lah dalam bahasa Mukah. Kalau dalam bahasa Dalat mereka panggil sedaran, dengan kepala menghala ke arah hulu sungai. Ini disebabkan mereka percaya tadi perjalanan ke dunia kematian dia akan ke arah menghilang sungai kan. So mereka cakap mayat dalam rumah pun perlu diletakkan mengikut arah sungai dengan kepala ke hulu dan kaki ke hilir. Spirit effigies, peng, jengaya dan jerunya ini disediakan dan diletakkan bersama si mati untuk tujuan perjalanannya ke dunia kematian. So, sebelum upacara pengebumian, mayat diletakkan di dalam rumah selama 3 hari bagi membolehkan saudara mara peligin. Peligin ni maksudnya upacara melawat si mati lah. Ini adalah dalam bahasa Mukah. Manakala untuk bahasa Dalat adalah tekayan. Untuk memberi penghormatan terakhir dan menemani keluarga si mati. Tapi saya difahamkan kalau untuk di bahagian Mukah, peligin ni adalah tempoh di mana sepanjang-panjang tempoh berlaku kematian tu sehingga proses menemani keluarga si mati selepas tempoh pengebumian ataupun sehingga tempoh kadang-kadang sampai 40 hari. Kalau tekayan untuk di Mukah, di Dalat pula, dia adalah istilah untuk melawat keluarga si mati bila mayat si mati masih berada di rumah. Kalau selepas mayat tu dikebumikan, proses menemani keluarga si mati itu dipanggil seleg lah. Ketika mayat si mati masih di atas rumah, dia tidak boleh ditinggalkan bersendirian bagi mengelakkan dimasuki oleh semangat jahat ataupun duhik lah. So, selalulah kalau dulu-dulu orang cakap bila ada berlaku kematian ni, mayat tu jangan ditinggalkan, takut seneluh duhik lah mereka cakap. So, di amalan di Mukah,
bagi mengelakkan duhik memasuki rumah dan memasuki mayat si mati, idas digantung di pintu masuk rumah. So, ini adalah idas. Saya tidak tahu apa dalam bahasa Melayu. Dia ada lebih kepada macam anyaman lah. So, orang cakap kalau benda ni digantung di pintu rumah, so kalau ada duhik datang, dia tahu di rumah tu ada berlaku kematian, dia nak naik rumah, bila dia nampak benda ni, dia akan jadi leka menghitung berapa lubang yang terdapat di benda ni lah. So dia akan lalai sampai pagi, hitung sampai pagi. Tahu-tahu dah siang, so dia tidak boleh ni lah. So bila dia nampak dah siang, so tidak jadilah dia naik rumah tu tadi. Babat? Okay. Saya tidak tahu dalam bahasa yang ibu ni lah. So, upacara pengebumian adalah sangat penting untuk menandakan status si mati. Kalau di Dalat dulu ada satu amalan dia, kalau awal pagi itu, yang ni untuk kematian untuk orang yang bukan Kristian ataupun Islam lah. Sekumpulan 5 perempuan dia akan menjalankan suatu upacara yang dinamakan segutum lah, iaitu mereka ketuk rice mortar. Yang ni mereka cakap irama daripada bunyi yang mereka ketuk-ketuk yang ni tadi. Rice mortar tu dia macam tempat menumbuk padi itulah. So mereka ketuk-ketuk benda tu dengan irama-irama tertentu. Mereka cakap ni adalah tujuan dia adalah untuk memberitahu keluarga si mati yang telah mati dulu about the departed of newly dead lah. So mereka nak cakap ni adalah sebagai mesej kepada orang yang telah mati dulu. Mereka cakap ada orang baru akan menyertai kamu di dunia kematian. Lebih kurang macam itulah. So pengebumian biasanya dijalankan pada waktu selepas tengah hari. Kalau dulu-dulu adalah ada amalan piau. Amalan piau ni adalah amalan untuk membekalkan si mati dengan barangan yang digunakan semasa kehidupannya. Kalau orang dulu-dulu kadang-kadang mereka bekalkan si mati dengan barang-barang berharga. So sekarang amalan ni saya tidak pasti diteruskan ataupun telah dihentikan disebabkan dulu selalu ada orang korek kubur sebab mencari harta-harta ataupun barang-barang berharga ni tadilah. Kalau dulu-dulu mereka juga buat sabung ayam, dijalankan untuk tujuan ni pada jumit lah. Pada jumit ni maksudnya secara literalnya dia bermaksud untuk ada darah sikit lah. So dia dilakukan sebelum meninggalkan kawasan perkuburan ini. Ini dipercayai untuk kebaikan si mati. Bagi kalau dia macam yang mati itu adalah lelaki, dia untuk memastikan si mati ini tadi dia ada ayam sabung lah di dunia kematian dia nanti. Lebih kurang macam itulah yang mereka maksudkan. So selepas pengebumian, upacara berjaga diteruskan untuk tempoh 3 malam. Pada pagi hari yang ketiga selepas pengebumian, rumah akan dibersihkan dan semua yang terlibat akan turun ke sungai untuk upacara li sulab ataupun li suleng untuk melepaskan mereka daripada melepas palai tekayan. Tempoh berkabung akan diteruskan untuk tempoh tertentu. Kalau macam amalan di Dalat, tempoh berkabung ni biasanya dia akan diatur berdasarkan kepada bulan langit lah. So mereka akan melihat kepada berapa bulan berdasarkan kalender bulan langit lah, mereka akan menentukan berapa lama tempoh untuk menemani keluarga si mati. Okay, piup. Piup ataupun sabung ayam lah sebenarnya. Dia adalah medium untuk menyatukan si mati dengan keluarga si mati. Dia bertujuan untuk membersihkan rumah dan menjaga keluarga si mati daripada bahaya ataupun unsur kematian ni tadilah. So piup ada beberapa jenis, antara yang paling penting adalah piup nyat ataupun piup pebuliang. Dia dijalankan untuk si mati yang daripada keluarga adat bangsa Sembilan Pikul lah. Dia dipercayai untuk meninggikan darjat si mati di dunia kematian. So apa yang dipercayai, kalau ada orang buat piup ni kan, dia akan ramai orang datang, so keadaan dia akan jadi macam meriah lah.
So mereka cakap keadaan seperti ini sebenarnya dia untuk menaikkan semangat keluarga si mati inilah yang baru kehilangan ahli keluarga mereka. Upacara Pelatau ni yang saya cakap tadi, bila yang ada kes yang orang mati selepas dia akibat serangan oleh semangat tadi. Upacara Pelatau ni dia dijalankan selepas kematian lah. Dia upacara untuk berhubung dengan si mati yang baru meninggal. Upacara Pelatau ni biasanya dijalankan untuk kematian-kematian yang tidak biasa lah, ataupun kematian misteri. So upacara Pelatau ni mereka dijalankan untuk mengetahui punca kematian. Pelatau ni juga dia melibatkan abayuh jugalah. Semasa upacara, Pelatau akan mewakili keluarga si mati untuk menjelajah ni dalam keadaan trans sebenarnya, dalam keadaan tidak sedar. So semangat dia akan menjelajah ke dunia kematian untuk berhubung dengan si mati bagi menanyakan keadaan si mati di dunia barunya, dan juga menjadi medium untuk mengetahui punca kematiannya. Kalau macam dulu-dulu kan, kalau ada budak-budak, bila ada orang mati, budak tu selalu nangis. So orang cakap budak ni sebenarnya semangatnya dia diambil oleh orang mati ni tadilah. So bila upacara ni tadi, abayuh dia akan memujuk si mati ni tadi untuk memulangkan semangat budak yang nangis tu tadilah. Okay. So kedatangan Kristian dan impak dia kepada amalan kepercayaan tradisional. Abdul Rashid Abdullah pada tahun 1998 ni adalah penulisan dia berkenaan dengan masyarakat Melanau. Dia cakap kedatangan Kristian ni started a process of weakening of important socio-cultural aspect of the traditional community. The pagan religious practice were the first to go as they contradicted with the teaching of new religion. This included the socio-cultural role of the bayah, which was associated with the pagan religious practices. So, macam yang saya cakap tadi, kedatangan Kristian, dia ada kesan dia kepada amalan-amalan kepercayaan tradisional kita. So, bila masyarakat Melanau ni tadi, mereka start menerima ajaran Kristian. Kalau bagi kes-kes di tempat lain, mereka telah menerima ajaran Islam. Amalan tradisional ni tadi yang mereka lihat bercanggah dengan ajaran baru mereka tu ditinggalkan lah, mereka tidak amalkan lagi disebabkan mereka anggap amalan-amalan ni bertentangan dengan ajaran agama baru mereka. Namun demikian, ini hasil daripada penemuan saya sendirilah. Tidak semua ajaran amalan ataupun amalan tradisional dihapuskan. Sesetengah amalan yang tidak bercanggah dengan ajaran Kristian diintegrasikan dalam ajaran Kristian melalui satu proses yang dinamakan enculturation. Amalan atau unsur yang bertentangan dengan ajaran Kristian secara perlahan-lahan ditinggalkan dengan Kristian memperkenalkan sistem kepercayaan baru. So, macam penemuan saya khusus untuk Roman Catholic lah. Kalau Kristian Roman Catholic, biasanya mereka ada sense of continuity with the traditional culture. So, bila mereka memperkenalkan ajaran Kristian kepada masyarakat tempatan, mereka mencari certain aspek ataupun beberapa unsur-unsur kebudayaan yang mereka lihat tidak bercanggah dengan ajaran Kristian. So mereka sesuaikan ajaran mereka untuk membolehkan bagi memastikan penerimaan ajaran Kristian ni dapat diterima oleh masyarakat tempatan lah. So ni menyebabkan sesetengah amalan tradisional masyarakat Melanau diteruskan dan diadaptasikan dengan unsur keagamaan tanpa sebarang konflik. Sebab tu kalau macam kadang-kadang kan kalau macam ni saya merujuk pada contoh Kristian lah, dalam upacara sembahyang mereka kadang-kadang mereka menggunakan orang yang mengetahui upacara sembahyang tu mereka akan pakai baju Melanau. Lepas tu ada barang-barang yang digunakan oleh masyarakat Melanau tu digunakan dalam upacara sembahyang tu sendiri. So
Salah satu saja